Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih Datuk Speaker yang memberi ruang kepada saya untuk menyertai debat perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 tahun 2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Ketua Menteri Sarawak. Bajet Sarawak bagi tahun 2021 sebanyak 9.832 bilion adalah suatu bukti Kerajaan GPS Sarawak terus mengutamakan anak Sarawak. Dengan jumlah 6 bilion ringgit untuk pembangunan, 3.832 bilion untuk pengurusan, maka jelas bajet Kerajaan GPS ini kekal mengutamakan pembangunan dan secara khusus pembangunan luar bandar. Bajet Sarawak tidak defisit seperti negeri-negeri yang lain. Bahkan surplus 180 juta setelah jangkaan pendapatan 2021 adalah sebanyak 10.012 bilion. Satu lagi contoh, negeri ini telah diurus dengan baik oleh pemimpin yang baik, yang mengutamakan Sarawak dan rakyatnya. Bukan pemimpin yang sesuka hati mahu membelanjakan dan menghabiskan wang rakyat. Juga inilah suatu bukti rahmat Tuhan kepada pemimpin yang mengutamakan rakyat. Mereka yang suka bantu orang pasti akan dibantu Tuhan. Pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin rakyatnya dengan rahmatnya dan dimurahkan rezeki untuk negerinya. Bajet pada zaman COVID-19 ini juga sudah pasti suatu usaha untuk memastikan ekonomi Sarawak terselamat daripada tempias masalah ekonomi yang merudum di seluruh dunia akibat bencana COVID-19. Pihak pembangkang jangan bimbang, jangan ragu atas kemampuan Kerajaan Sarawak. Kerajaan GPS pimpinan Abang Johari akan menguruskan negeri ini dengan baik, akan menggunakan wang amanah rakyat secara berhemah dan memastikan negeri ini terus maju ke hadapan pada tahun 2030. Yang sudah pasti dan jelas, sejak Abang Johari memerintah negeri ini, sejak 3 tahun yang lalu, Sarawak terus maju dan tidak bankrupt. Yang bankrupt ialah pembangkang yang bankrupt idea dan terus hilang akal untuk menipu rakyat. Yang mereka tahu ialah buat persepsi palsu dan tuduhan yang jahat. Negeri ini sudah 18 tahun, saya ulang, 18 tahun berturut-turut dapat sijil bersih audit. Maka apa lagi yang pembangkang mahu? Datuk Speaker, secara umumnya bajet 2021 adalah bajet untuk rakyat. Semua peringkat rakyat akan dibantu. Bermula daripada bayi yang lahir dapat RM1,000 hingga kepada rakyat Sarawak yang meninggal dunia mendapat santunan RM3,000 melalui kenyalang Gold Card. Bermula daripada yang bujang, yang kahwin lagi, janda, duda, yang kahwin lagi setelah menduda, yang miskin, yang kaya, nelayan, petani, pegawai kerajaan, pegawai swasta, penyokong parti kerajaan, penyokong parti pembangkang, DAP, PSB, sebutlah, semuanya pasti merasai kesan bajet ini. Sebagaimana yang telah dirasai dalam bajet COVID-19 tempoh hari melalui program BKSS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang berjumlah 1.741 bilion. Semuanya mendapat bahagian dan tipulah kalau ada orang kata mereka tidak mendapat bahagian daripada bajet ini. Dan kita juga harap esok hari ada berita baik daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkaitan mereka yang mungkin tercicir daripada program ini. Pembangkang tak perlulah terjerit-jerit, konon prihatin membantu mereka yang tercicir. Kalau ada yang tercicir, tolong salurkan maklumat. InsyaAllah kerajaan Abang Jo tidak akan mengabaikan mana-mana rakyat Sarawak. Dan yang lebih baik, kalau yang menjerit itu ada duit lebih,
tolong hulu-hululah bagi duit kepada rakyat. Tidak perlulah sepanjang masa menyalahkan GPS. Bukankah kita semua yang dipilih oleh rakyat duduk dalam dewan yang mulia ini, tugas utama adalah untuk membantu rakyat. Datuk Speaker, hanya yang kita harapkan adalah agar agensi kerajaan yang terbabit perlu bekerja lebih keras. Walaupun saya tahu sekarang mereka bekerja keras, amat keras, kerana kita tahu tugasan yang amat banyak. Manakala mungkin kaki tangan mungkin tidak mencukupi. Mungkin sudut ini yang perlu dilihat segera oleh pihak kerajaan bagi memastikan pembangunan besar-besaran yang sedang dilalui oleh Sarawak pada masa ini berjalan lancar. Maka sudah pasti kita memerlukan tenaga kerja yang berpadanan. Datuk Speaker, penggal bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 ini sudah hampir ke penghujungnya. Tidak terasa hampir 5 tahun sudah berlalu. Bagi projek kerajaan GPS di kawasan DUN N44 Jemoreng, alhamdulillah terlalu banyak limpahan projek kerajaan telah diturunkan bagi membawa manfaat kepada rakyat. Ada yang telah siap, sedang dalam pelaksanaan, dan banyak lagi yang sedang dalam perancangan setelah mendapat kelulusan yang amat berhormat Ketua Menteri. Untuk projek RTP Adun sahaja di kawasan saya sejak 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, sebanyak 130 projek telah dijalankan. Bahkan rancangan RTP untuk 2021 pun telah dibincangkan untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Projek ini mencakupi perkara-perkara seperti membina titi nelayan, jambatan konkrit kampung, parit, kalvert, jalan kampung, parkir, dewan, balai raya, perbaikan bangunan, padang futsal, takraw, badminton, lampu jalan, gerai perniagaan dan sebagainya. Ini semua bagi memastikan kemudahan penduduk kampung dapat ditambah dan dipertingkatkan. Di samping itu, program MRP PPRMS bagi membaiki rumah rakyat miskin juga amat membantu rakyat. RTP dan MRP ini benar-benar menyentuh keperluan nadi kehidupan rakyat perikat akar umbi. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana menambah bajet ini untuk tahun 2021. Manakala bagi projek rakyat yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di kawasan N44 Jemoreng, ia datang dalam pelbagai bentuk. Daripada jalan raya baru yang besar belanja puluhan juta, benteng hakisan pantai dan sungai, waterfront, pembersihan sungai bagi mengatasi banjir, pembinaan masjid dan gereja, dewan masyarakat serbaguna, dewan sekolah, titian konkrit, tapak pendaratan feri, pembaikan muka sauh air, pembinaan pasar baru dan sebagainya. Ini semua memakan ongkos ratusan juta ringgit dan kebanyakannya sedang dalam proses pembinaan. Belum lagi untuk disebut projek pihak JBAP, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, berkaitan pembinaan paip-paip baru di kawasan saya sahaja sejauh hampir 100 km sedang dalam proses pemasangan. Begitu juga dengan naik taraf tangki air, high level tank dan peningkatan kapasitinya yang ongkos keseluruhannya untuk kawasan DUN Jemoreng sahaja hampir 70 juta. Begitu juga dengan pembinaan stesen jana kuasa elektrik di Daro yang menelan belanja sekitar 300 juta untuk kegunaan daerah Daro dan Matu. Inilah semua nikmat wujudnya kerajaan yang prihatin, yang dipimpin oleh pemimpin yang mencintai rakyatnya. Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Abang Johari setiap hari tidak pernah duduk diam sejak lebih 3 tahun berada di puncak kuasa sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau memikul amanah Ketua Menteri sebagai amanah yang amat berat dan mesti diambil berat. Setiap hari beliau bergerak menemui rakyatnya. Saya tengok jadual CM ini pun saya letih kerana jadual beliau penuh dan padat. Dan untuk kawasan saya sahaja, sekurang-kurangnya sekali setahun beliau akan melawat dan pasti membawa projek-projek yang menggembirakan rakyat. Yang terkini pada 12 September 2020 yang lalu, sewaktu pelancaran Jabatan Batang Igan yang menelan kos 285 juta yang akan menjadi pemangkin utama kemajuan ekonomi luar bandar, di mana Jabatan Batang Igan
adalah jambatan ke-10 yang dibina oleh Kerajaan Negeri Sarawak yang bersaiz raksasa yang dibina serentak oleh Kerajaan GPS di seluruh negeri Sarawak. Bukan hanya jambatan yang diumumkan suatu lawatan ke Igan tempoh hari, tetapi projek benteng hakisan pantai, pasar baru Igan dan paling utama hasrat membina jalan ke Buau ke Sibu yang hanya 44 km missing link yang akan menghubungkan pantai Laut Cina Selatan di Igan ke Sibu dan seterusnya ke Bandaraya Kapit di tengah-tengah hutan Pulau Borneo. Datuk Speaker, inilah nikmat Tuhan yang perlu disyukuri oleh rakyat Sarawak. Pembangunan yang berterusan dan berjalan dalam skala besar oleh kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo yang berjiwa besar. Beliau mengkayakan rakyat dengan pelbagai pendapatan yang baru. Bukannya bikin Sarawak bankrupt seperti tuduhan orang-orang jahat yang bankrupt idea mereka sebelum ini. Ya, semua projek ini tidak siap serta-merta. Tetapi jelas ia sedang berjalan dengan rancak di seluruh negeri Sarawak sekarang. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kita tidak bersyukur? Maka jika kita bersyukur, sudah pasti Tuhan akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur dan tidak menghargai nikmat ini, kita bimbang nikmat ini akan hilang akibat perpecahan dan ketamakan sebahagian manusia. Datuk Speaker, banyak yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam bajet 2021 beliau. Cukup komprehensif dan menyeluruh. Cuma saya pohon beberapa perkara dapat diambil perhatian oleh jabatan-jabatan yang berkenaan. Yang pertama berkaitan dengan baik pulih rumah panjang Melanau di Sok yang telah beberapa kali pihak muzium sendiri turun ke matu dan sehingga kini belum banyak perkara yang dilakukan. Yang kedua, masalah internet yang disebut oleh ramai ahli-ahli yang berhormat. Saya pohon sangat-sangat pihak SMA ambil berat perkara ini. Internet di kawasan saya sekarang sudah super tenak. Tolonglah, bantu kami, bantu anak-anak kami yang sedang belajar online dari peringkat universiti hingga ke peringkat tadika. Tolonglah pihak SMA, semoga bajet yang disebut ada perkataan VSAT boleh selesaikan masalah. Tetapi kita juga mahukan penyelesaian segera, sama ada melalui Sakofa dan sebagainya. Yang kedua, sistem peparitan menyeluruh dan lengkap bagi setiap kampung perlukan perhatian pihak DID. Kemudian, yang ketiga, berapa dah nombor? Saya pun dah silap. Projek Spektra Permata Perumahan dipohon agar bayaran bulanan hanyalah sekitar 200 ke 300 yang munasabah. Dan kita minta Mutiara Mortgage jangan ambil keuntungan daripada projek rakyat ini kerana dananya datang daripada kerajaan negeri. Yang keempat, seterusnya kawasan Jemoreng mohon dimasukkan dalam program Food Basket, Agropark dan TKPM agar penduduk tempatan bertambah sumber pendapatan mereka. Kemudian seterusnya, kita juga mohon agar pemilikan tanah SPK dapat dilonggarkan syaratnya daripada 1 milikan kepada 2 milikan agar tujuan sebenar SPK diwujudkan benar-benar tercapai. Dan yang terakhir sekali, kita mohon mobile banking juga sampai ke daerah Matu kerana sukar untuk rakyat pergi ke bandar untuk sekadar mengeluarkan duit. Akhir sekali, Datuk Speaker, semua nikmat dan kebahagiaan rakyat Sarawak pada hari ini adalah hasil daripada satu kata kunci, iaitu perpaduan yang membawa kepada kestabilan politik. Oleh itu dalam kita berpolitik, jauhilah politik perpecahan dan kebencian. Kerana perpecahan dan kebencian itu akan meruntuhkan negara kita, akan menyebabkan pelabur lari dan akan mengakibatkan negeri ini mundur dan negeri ini terkebelakang. Datuk Speaker, untuk akhirnya saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas pembentangan bajet yang terbaik dan tahniah kepada Kerajaan GPS yang sentiasa mengutamakan Sarawak, Sarawak first
Datuk Speaker, saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih.